Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian, rakan media kerana hadir pada petang ini. Saya Jurucakap Siswa For You, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Muhammad Faidi Muhammad Rahim, yang turut hadir pada petang ini Jawatankuasa Induk Siswa For You. Saya dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, khususnya pelajar awam, telah membuat keputusan untuk menyokong gerakan Siswa For You yang mengambil bahagian dalam proses demokrasi bagi pilihan raya umum pilihan raya kali ke-13 ini secara sihat, rasional, matang, berilmu dan berintegriti. Kami tidak mahu diwakili atau dikaitkan dengan mana-mana kumpulan siswa yang memilih untuk berlaku biadab, membuat provokasi yang melampau serta sanggup menipu hanya kerana berpegang kepada prinsip bahawa matlamat boleh menghalalkan cara. Kami percaya bahawa mahasiswa merupakan entiti yang berpengaruh dan pendekatan yang digunakan oleh mana-mana mahasiswa mestilah bersesuaian dengan nilai-nilai murni yang diamalkan di Malaysia agar mahasiswa sentiasa dihormati oleh masyarakat. Siswa For You terlibat secara aktif dan menimba pelbagai pengalaman yang membina pelbagai jenis aktiviti kempen pilihan raya di peringkat daerah, pusat mengundi, peringkat parlimen dan peringkat nasional. Justru kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak yang melakukan pindaan terhadap Perkara 15 2C Akta Universiti College Universiti Pindaan 2012 yang membenarkan mahasiswa terlibat aktif dalam pilihan politik di luar kampus. Kami juga melihat kesungguhan dan komitmen Kerajaan Barisan Nasional untuk melaksanakan transformasi dalam kerajaan, ekonomi, politik, dan kami bangga untuk melihat secara langsung dengan transformasi sosial yang digerakkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak melalui aktiviti-aktiviti kesukarelawan yang berupaya untuk membantu masyarakat satu Malaysia yang prihatin, bertoleransi dan cintakan keamanan. Malang sekali ketika negara dalam keadaan aman damai, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pencerobohan kumpulan pengganas di Lahad Datu pada 11 Februari 2013 yang lepas. Pasukan Keselamatan Negara terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Diraja Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain bertungkus lumus dan bertarung nyawa bagi memastikan keselamatan rakyat Sabah dan kedaulatan negara tidak dicemari. Apa yang lebih mengejutkan kami ialah pendedahan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa terdapat 3 orang pemimpin pembangkang tempatan yang menjadi dalang kepada isu Lahad Datu ini. Mereka yang gilakan kuasa ini tergamak untuk menggerakkan pengganas, menceroboh tanah air kita dan membunuh prajurit negara. Peristiwa menyelubungi insiden di Lahad Datu sudah mengorbankan 6 orang anggota polis, 2 orang anggota tentera dan mencederakan beberapa anggota dan meninggalkan keluarga mereka dalam keadaan trauma dan kesedihan sehingga hari ini. Memang benar tugas para prajurit adalah untuk mempertahankan negara, tetapi adakah pemimpin-pemimpin pembangkang ini tidak memikirkan tentang nasib anak isteri mereka? Lanjutan daripada peristiwa berdarah ini, kami Siswa For You ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua ahli pasukan keselamatan yang terlibat dalam ops daulat atas segala jasa dan pengorbanan mereka sehingga berjaya mematahkan pencerobohan kumpulan pengganas tersebut. Prajurit negara adalah sebahagian besar daripada satu Malaysia. Nyawa, keselamatan dan kebajikan mereka amat tinggi nilainya di mata pemimpin Barisan Nasional yang sentiasa memikirkan kaedah baru untuk meningkatkan penyaluran kebajikan pada mereka. Kami sedih apabila menyedari bahawa nyawa prajurit negara ini melayang
Dan percaturan 3 orang pemimpin ini yang kami umpamakan telah merancang sesuatu dalam bentuk drama untuk menyentak perasaan rakyat Malaysia demi meraih undi untuk Pakatan Rakyat. Jika sebelum PRU ke-12, rakyat disajikan dengan drama bersih, sebelum PRU ke-13, rakyat disajikan pula dengan peristiwa berdarah di Lahad Datu. Adakah rakyat Malaysia akan terpedaya dengan longgokan sejarah tentang asal-usul tertubuhnya Kerajaan Negeri Sabah dan Kedaulatan Malaysia? Adakah rakyat Malaysia tertipu untuk meragui pemberian kerakyatan kepada rakyat Filipina yang berpuluh-puluh tahun menetap di Sabah kerana melarikan diri daripada pergolakan yang berlaku di tanah air mereka? Adakah rakyat Malaysia merasa sangsi terhadap keselamatan negeri Sabah ketika ini? Sekiranya percaturan-percaturan ini sanggup untuk melihat titisan darah para prajurit negara mengalir, maka tidak hairanlah apabila Tian Chua yang merupakan naib presiden PKR sanggup memberi tomahan yang kononnya pencerobohan kumpulan perganas ini adalah sandiwara daripada pihak UMNO. Kami tidak sanggup untuk melihat mereka ini dilantik sebagai pemimpin negara yang memikul tanggungjawab untuk mencorak masa depan negara. Sekiranya nyawa rakyat Malaysia sanggup digadai, kami tidak boleh membayangkan apa lagi yang sanggup mereka gadaikan jika mereka memegang kuasa. Demi pengaruh dan kuasa, pemimpin pembangkang selalu memburukkan nama baik Malaysia di luar negara. Mereka tidak layak menjadi pemimpin negara ini. Justru kami akan terus berjuang di bawah platform Siswa for You untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional yang nyata lebih bertanggungjawab. Kami yakin Datuk Seri Najib Tun Razak mampu untuk menjulang nama baik Malaysia di persada antarabangsa. Kami juga yakin bahawa zon keselamatan Pantai Timur Sabah akan terjaga dengan setelah dibuat di negeri Sabah pada 1 April yang lepas. Kami juga yakin bahawa negeri Sabah berada dalam keadaan selamat memandangkan Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri berani untuk menjejakkan kakinya ke negeri di Sabah pada yang lepas. Kami Siswa for You juga ingin melahirkan kegusaran terhadap niat Pakatan Rakyat untuk mengurangkan jumlah penjawat awam dan anggota keselamatan negara. Pemimpin mereka seperti bekas Wakil Rakyat Lembah Pantai Nurul Izzah dan bekas Wakil Rakyat Petaling Jaya Utara Tony Puah dengan bongkaknya telah mengeluarkan kenyataan yang jelas ingin mengurangkan sehingga 50% jumlah penjawat awam dan anggota keselamatan sekiranya Pakatan Pembangkang berjaya membentuk kerajaan. Jumlah 1.4 juta penjawat awam pada ketika ini bertugas dengan penuh dedikasi dan merealisasikan agenda transformasi negara bakal menjadi mangsa sekiranya Pakatan Pembangkang diberi mandat untuk memerintah. Seramai 200,000 daripada 400,000 orang guru bakal ditamatkan jawatan. Seramai 150,000 daripada 300,000 anggota keselamatan juga bakal menganggur. Doktor, jururawat, anggota bomba dan semua penjawat awam yang tidak kecuali dari risiko dipecat. Dasar yang tidak bertanggungjawab ini bukan sahaja akan meningkatkan lagi kadar pengangguran, tetapi ia akan mengubah social fabric atau demokrasi negara. Adakah pengurangan jumlah penjawatan ini membawa maksud bahawa mereka akan memegang lebih banyak tugasan? Adakah mereka akan memberi pelbagai portfolio seperti pemimpin-pemimpin bangkang yang akhirnya tidak mampu melaksanakan kesemua tanggungjawab yang diamanahkan? Sebagai contoh, antara pemimpin pembangkang seperti Tan Sri Khalid Ibrahim yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor, merangkap Adun Ijuk dan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Kuala Lumpur, dan jawatan-jawatan yang disandang ketika itu sangat membataskan pergerakan beliau sebagai wakil rakyat.
memimpin apatah lagi turun padang melawat rakyat yang memberi mandat pada umum yang lepas. Akibatnya rakyat, iaitu pengundinya, terpaksa menelan kepahitan kerana wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi gagal menjalankan yang tanggungjawab yang diamanahkan. Hal yang sama juga terlibat apabila bekas ahli Parlimen Sekucheh dan Adun Kinrara Teresa Kok menjawab pelbagai jawatan selepas Pilihan Raya Umum ke-12. Terdapat 7 jawatan lain yang disandang oleh beliau, seperti ahli Parlimen, ahli Perhimpunan Wanita Kinrara, ahli Majlis Eksekutif Kanan Selangor, ahli Lembaga Pengarah PKNS dan pelbagai lagi jawatan-jawatan yang lain yang mengganggu tugas beliau sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, beliau seharusnya akan perberanan serta tanggungjawab yang digaras dan tidak boleh mulakan kenyataan seperti no complaint, no help yang membawa maksud tidak ada aduan dan tidak ada pertolongan. Kenyataan demikian seolah-olah memperkecilkan rakyat yang telah memilihnya sebagai wakil rakyat pada pilihan raya ke-12 yang lepas. Persoalan yang sentiasa timbul adalah kenapa pemimpin Pakatan Rakyat tidak sensitif dengan penjawat awam dan mereka yang berkorban demi negara. Terbaru, bekas jeneral dan calon Pakatan Rakyat menyamakan pegawai kerajaan seperti kera dalam jagaan. Naib Presiden PAS Husam Musa pula mengaitkan kematian Ketua Pengarah Kastam Allahyarham Sahar Husin dengan rasuah. Sebaliknya, Kerajaan Barisan Nasional senantiasa memandang tinggi hikmat yang diberikan oleh penjawat awam. Kami siswa 4U amat yakin bahawa Barisan Nasional akan terus melakar strategi yang mampu untuk meningkatkan tahap sosioekonomi negara ke arah mencapai wawasan 2020. Pelan pembangunan dan kebajikan yang telah dilaksanakan terbukti membawa kemakmuran di segenap lapisan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kami juga menyeru rakyat Malaysia untuk terus keluar mengundi pada 5 Mei 2013 nanti dan membuat pilihan tepat dengan mengundi calon-calon Barisan Nasional. Sekali lagi, kami siswa 4U berikrar akan terus menyokong transformasi Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan akan terus sama membantu Barisan Nasional dalam kempen Pilihan Raya ke-13 ini demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih, dan seterusnya saya menyerahkan kepada pengurusi siswa 4U Arif Arifin. Terima kasih Saudara Faidi, kepada rakan-rakan media. Saya Hafiz Arifin, pengurusi siswa 4U, ingin berkongsikan beberapa info berkenaan tentang apa setakat ada hari ini, perkembangan dan juga progres yang telah kita laksanakan sempena Pilihan Raya Umum yang ke-13. Memang adalah satu perkara yang luar biasa apabila mahasiswa terlibat secara langsung, apatah lagi AUKU itu telah dipinda, dan ini memberikan satu lanskap politik yang cukup berbeza dan kita sambut dengan begitu baik. Untuk pengetahuan semua, jumlah sukarelawan kita pada sehingga hari ini dah masuk fasa kedua, minggu terakhir pilihan raya, kita telah mengumpul sehingga 1,500 orang mahasiswa seluruh tanah air untuk bersama-sama dengan gerakan sukarelawan siswa 4U ini. Dan juga untuk pengetahuan umum, kita telah bergerak hampir ke 15 ke 18 kawasan di seluruh negara yang itu bertumpu di selatan, Lembah Klang, Pantai Timur dan juga Utara, dan ini telah menunjukkan bahawa gelombang siswa 4U telah kita banjirkan seluruh tanah air. Dan juga progres dan perkembangan cukup menarik apabila kita menjalankan kempen, kita juga bertembung dengan pihak pembangkang juga, dan tidak ada masalah-masalah yang berlaku. Pertembungan seperti dilihat tidak diterima masyarakat itu tidak berlaku, kerana kita percaya bahawa siswa 4U membawa
membawa mesej yang cukup baik kepada masyarakat selaras dengan martabat mahasiswa. Dan juga antara 5 hari yang terakhir ini suka untuk saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan media bahawa kita akan ada 3 program pecutan terakhir untuk kita laksanakan, iaitu yang pertama Pekan Pidato Rally yang kita akan anjurkan pada 3 hari bulan, yang mana kita akan ada pidato rally ke 4 buah DUN yang berada di Parlimen Pekan, dan seramai 200 orang mahasiswa akan turut bersama dalam program ini. Keduanya kita akan ada Pertahan Putrajaya Pidato Rally juga pada 3 hari bulan, dan juga Kayuhan Tukar Kelantan yang mana juga akan dianjurkan pada 3 hari bulan. Maka saya ingin menjemput semua rakan-rakan media untuk bersama-sama kepada ketiga-tiga buah program ini, dan ini adalah merupakan program pecutan terakhir. Dan juga pada hari ini kita juga akan ada forum perdana, solat hajat dan progres edaran flyers di kawasan-kawasan parlimen yang sedia ada. Dan saya buka kepada soalan, dan juga saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Faidi Rahim selaku jurucakap Siswa For You Universiti Pertahanan Malaysia kerana tampil berani untuk menyatakan sokongan dan pendirian anak muda terhadap masa depan negara. Terima kasih.